Baik, bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Saudara, insya-Allah pada akhir bulan ini kita akan meraihkan Hari Raya Aidiladha. Pastinya dengan kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan, kita dapat melaksanakan ibadah korban. Untuk anda yang berkira-kira bagaimana untuk melaksanakan ibadah korban, kami akan berkongsikan informasinya dalam segmen seterusnya ini. Ya, jadi kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini untuk memberikan penerangan lanjutlah berkaitan dengan ibadah korban ini, dan wajahnya ada dalam iklan yang kita tengok tadi tu. Jom kita perkenalkan, Andy. Okay, baik, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Amirul Kamarudin, penasihat syariah Izi Korban. Assalamualaikum. Salam. Ya, baik. Jadi pertama sekali kita mohon terus berikan penerangan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan korban lebih dahulu supaya kita lebih meluas ilmu kita berkaitan dengan ibadah korban itu. Baik, terima kasih Hani dan Andy. Sama-sama. Ya, Okey, bila kita bicara tentang ibadah korban ini, sudah semestinya semua orang maklum. Kita nak menjelang Aidiladha ni, jadi buat persiapan. Pihak masjid pun juga sedang sibuk untuk nak mencari lembu dan sebagainya, untuk nak mengumpul pendaftaran-pendaftaran. Begitu juga dengan kami bila sebut ibadah korban ini, kita memang agak sibuklah. Cuma kita nak bagi faham kepada masyarakat apakah itu ibadah korban, supaya apabila mana kita melaksanakan ibadah itu, kita tahu apa tujuannya. Seperti mana kita mendirikan solat, sembahyang. Jadi kita tahu apakah tujuan untuk kita mendirikan solat. Jadi dalam ibadah korban, tujuan untuk kita melaksanakan ibadah korban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibadah korban ini adalah satu-satunya ibadah yang Nabi SAW declarekan dalam hadis. Yang Nabi sebut, tidak ada amal anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah SWT yang dilakukan pada Hari Raya Aidiladha, melainkan dengan melaksanakan ibadah kurban. Jadi kalau kata Aidilfitri, kita nak bandingkan dengan Aidilfitri, kita ada kunjung-mengunjung, kita ada acara bermaaf-maafan, kita ada juadahnya kan. Jadi ada dia punya aktiviti-aktiviti pada pagi Syawal tu. Tetapi bila mana datangnya Aidiladha, kita tak tahu nak buat apa. Jadi sebenarnya Aidiladha ini adalah ibadah kurban. Sebab tu disebutkan sebagai Aidiladha. Adha ini bermaksud kurban. Tapi bagi kita orang Melayu biasa sebut raya haji. Haji itu memang betul, memang raya haji. Tetapi yang lebih tepat adalah ibadah kurban ataupun raya kurban. Aidiladha itu bermaksud raya kurban. Jadi ibadah kurban itu ataupun Aidiladha itu kita nak rayakan dia dengan melaksanakan ibadah kurban. Ya, antara hikmah yang boleh kita belajar daripada ibadah korban ni adalah menginsafi erti pengorbanan, bukan saja berkorban tenaga, malah berkorban harta juga untuk membantu golongan yang memerlukan. Kita tahu dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, bukan saja di Malaysia, malah seluruh dunia ramai yang terjejas pendapatan. Jadi ini mungkin salah satu cara untuk mereka bersedekah, membantu golongan yang memerlukan sendiri. Okey, Ustaz. sebab itulah kita tengok ibadah kurban ini salah satu konsep yang lain ataupun hikmah yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar." Wahai aku telah sempurnakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah sempurnakan nikmat bagi kamu yang begitu banyak. Aku telah kurniakan nikmat kepada kamu begitu banyak. Mungkin selama ini kita bebas bergerak, bebas ke sana ke sini, buat apa saja yang kita suka. Tapi bila mana kita dilanda COVID-19, dilanda pandemik, jadi kita rasa macam inilah mungkin terakhir dalam hidupku. Mungkin inilah tanda-tanda kiamat dan sebagainya lah. Jadi kita risau, tak boleh nak bekerja, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak balik kampung, malah kita tak boleh nak berhari raya. Jadi sebab itulah fasalli li rabbika wanhar, tunaikanlah solat dan berkorbanlah sebagai tanda bersyukur. Jadi kita sekarang ini kita dah kembali ke normal. Dah boleh bergerak, boleh kerja dan sebagainya, kita boleh balik kampung, malah ada yang boleh naik ketuban dan sebagainya, pergi sana ke sini. Jadi kita dah agak bebas sedikit. Jadi kita nak menzahirkan rasa syukur. Ada orang lain yang bila mana dilanda COVID-19 ataupun dilanda wabak pandemik ini, mereka hilang pekerjaan. Mereka tidak dapat bergerak, mereka putus hubungan ataupun kelangsungan hidup mereka terputus. Dah mungkin kata sebelum pandemik pun mereka mungkin dah susah dah. Tetapi bila mana datangnya COVID ini, kita lagi semakin susah. Jadi kita ni yang Allah beri nafas kembali, Allah beri peluang kedua, Allah beri kita untuk bergerak kembali, bekerja kembali. Jadi inilah masanya untuk kita zahirkan kesyukuran dengan melaksanakan ibadah korban. InsyaAllah. Bercakap tentang soal kemampuan, ramai yang kata saya tak berapa nak mampu. Pernah buat sekali seumur hidup, dia kata, sebab saya dah tak mampu lagi nak buat lagi. Jadi segi aspek kemampuan ni sebenarnya, kenapa perlu dan pentingnya sekurang-kurangnya lah sekali seumur hidup kita perlu melaksanakan ibadah korban? Ini juga Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata Nabi nak pastikan setiap satu rumah, setiap ahli keluarga itu dapat melaksanakan
melaksanakan ibadah kurban. Kalau bagi kita walaupun dengan satu bahagian sekalipun. Sebab ibadah kurban ini satu ibadah yang tidak boleh diulang, tidak boleh diganti. Ataupun kalau kata tahun lepas dah tertinggal, tahun ni tak boleh diqada, tak boleh diganti. Jadi tahun lepas punya kurban. So tahun ni punya kurban. Dan benda ini perlu dibuat setiap tahun. Kita bandingkanlah kalau kata kita sambut hari lahir ataupun kita celebrate birthday pasangan kita ke ataupun kawan-kawan kita, orang yang kita sayangi, ahli keluarga kita, kita buat seumur hidup sekali cukup. Apa perasaan dia? Bagaimana cara dia? Pelik orang biasa sambut setiap tahun, kita seumur hidup sekali je. Begitu juga dengan ibadah kurban ini. Aidil Adha itu dia berlaku setiap tahun. Dan setiap tahun ini Allah isytiharkan Aidil Adha ini adalah hari ulang tahun kesempurnaan Islam. Jadi kita perlu sambut setiap tahun dengan merayakannya dengan melaksanakan ibadah kurban. Jadi perlu buat pada setiap tahun dan soal kemampuan itu kita yang uruskan, kita susun. Jadi dalam urusan dunia kita pandai nak susun atur kan, bila nak cuti sekolah, bila kita nak balik kampung, bila kita nak bergerak sana ataupun sini dan sebagainya. Jadi dalam urusan akhirat ini kena ada perancangan. Bila kita nak tunaikan haji, bila kita nak pergi umrah, bila nak bayar zakat, bila datang Aidil Adha, kita tunaikan ibadah kurban. Itu perancangan kita sepatutnya setiap tahun lah. Bagaimana orang ramai boleh melaksanakan ibadah kurban dengan menyertai program di bawah Easy Korban, Ustaz? Okey, kita buka sekarang ni 7 hari seminggu. Easy Korban beroperasi 7 hari seminggu sebenarnya musim korban ni. Dari jam 8 pagi sehingga 9 malam. Tak lama lagi kita buka jam 8 pagi sehingga 12 malam. Khas untuk korban saja. Jadi boleh datang ke pejabat kami di Batu Ke Center Point ataupun boleh kalau kata orang suka yang online kan, di Facebook kita ada, di YouTube pun ada ataupun di media sosial ataupun paling mudah nak daftar terus di laman web kami lah, www.izkorban.org. Di situ boleh terus daftar kurban, ada sediakan borang dan sebagainya lah. Okey, boleh lakukan sekarang lah, jangan bertangguh. Kalau boleh nanti tahu-tahu macam tadi tu iklan tu, esok dah raya. Esok je lah. Beli ayam je lah. Itu dia. Okey, dari segi kita berada di bawah pandemik COVID-19, bagaimana dari segi aspek pengurusan penyembelihan dan juga pengagihan itu dibuat? Kita tetap menerapkan SOP yang kita ketatkan, dia SOP yang diperketatkan. Tambah lagi dia melibatkan haiwan, melibatkan pekerja beritukan sembelih. Jadi setiap negara-negara pelaksanaan yang kita hantar kurban dan akikah itu, jadi kita sediakan SOP. Jadi mereka patut perlu patuhi SOP sembelihan dan sebagainya. Begitu juga kalau kata kita di pejabat pun kita patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tadi bercakap tentang mampu tak mampu, ramai juga yang nak tahu berapa agaknya. Mahal sangat ke nak buat kurban ni, Ustaz? Alhamdulillah, Easy Korban masih lagi mengekalkan harga yang sama seperti tahun lepas, iaitu satu bahagian RM290 satu bahagian. Untuk lembu? Untuk lembu lah. Kambing? Okey, kalau kata kambing RM580 untuk seekor kambing. Jadi korban ni nak pilih kambing ataupun lembu, dua-dua boleh lah. Tapi paling rendah sekali untuk satu bahagian lembu RM290. Seekor lembu? Seekor lembu RM2,030. Okey, RM2,030. Kalau untuk satu bahagian RM290, kalau nak seekor kambing RM580. Okey, jadi boleh periksa sekarang, boleh dapatkan informasi menerusi laman sesawang www.easykorban.org. Facebook pun ada, tengah layari Facebook sekarang ni kan. Sambil-sambil itu boleh lihat kita letak palang situ, palang Easy Korban, dan anda boleh mendaftar kurban dengan menghubungi Easy Korban di talian 0361861911. Tak perlu risau Ustaz, ini adalah jenama yang dah terkenal, diiktiraf, ada sijil-sijil dan sebagainya. Mungkin kalau ada yang risau sedikit pencerahan tentang itu, tentang pengiktirafan, jangan risau tentang kaedah penyembelihan. Sekarang ni ramai kan kita takut risau juga. Kita juga boleh dapatkan di kita punya laman web lah. Dari situ kita nyatakan kita punya SOP, prosedur, ataupun nak bertanya sebarang soalan kan. Okey, bagaimana Easy Korban ni prosesnya, pelaksanaannya, pendaftarannya, boleh semua terus di laman web ataupun di Facebook kita. Dan alhamdulillah tahun ini, awal tahun baru ni kita dapat pengiktirafan daripada jenama dia
brand award first choice macam itulah. Saya pun susah nak sebut dia punya brand tu, Jabir Al-Hayyan. Dan itu satu kebanggaan bagi kami lah. Dan kami juga telah pun disijilkan oleh ISO 9001 2015. Itu nak menunjukkan kepada kami, kepada masyarakat, kualiti kami, kualiti perkhidmatan kami dari sudut pelaksanaan bermula daripada pendaftaran sehinggalah agihan dengan korban itu. InsyaAllah ya. Jadi jenama Easy Korban ni dah bertahun-tahun lamanya. InsyaAllah dah boleh dipercayai, anda boleh terus pergi ke laman sesawang Easy Korban sekarang ini juga. Jadi kita banyak terima kasih pada Ustaz Muhammad Amirul bin Kamaruddin, penasihat syariah Easy Korban bersama kita pada waktu ini. Dan kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali lagi selepas ini sebab kita nak pergi juga ke negeri-negeri lain untuk cerita pagi. Jangan ke mana-mana.